Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kita sambung teaching kita dalam topik vektor ini. Kita pergi kepada video kedua, iaitu yang ini, iaitu kita akan bincangkan mengenai komponen. Komponen. Right. So sekarang ni jika kita diberi koordinat, suatu koordinat, katakan koordinat XY lah, katakan. Dalam paksi XY macam ni, paksi XY, kita diberi koordinat A1, A2. Dan seperti biasa kita faham dia, kalau kita diberi koordinat, ini adalah koordinat X, ini adalah koordinat Y, betul tak? So cuma kalau kita nak represent dia dalam bentuk vektor, so kita boleh tulis in the bracket form. So in the bracket form, yang ini adalah mewakili komponen I, yang kedua ini adalah komponen J. Sama juga kalau dalam 3D kita ada, ini adalah X, ini adalah Y, inilah Z, betul tak? Tetapi dalam vektor in the bracket form, ini adalah mewakili komponen I, J dan juga K. So I, J dan K. Benda ni sama je, it's a point, it's a vector. So cuma bila kita sebut vektor, kebiasaannya kita nak senang, kita buat dalam bracket form. So it is well known, kalau dalam bracket form, yang ini adalah komponen I dan juga yang kedua ni adalah komponen J. That's it. Okey, ini adalah komponen. Yang seterusnya kita akan melihat pula tentang arithmetic operation on vector. So kita akan fokuskan kepada operasi penambahan dan juga operasi penolakan. Jadi yang paling penting sekali adalah apabila kita nak buat operasi penambahan ataupun penolakan, kita mesti melakukannya mengikut komponen I dan J masing-masing, ataupun I, J dan K masing-masing. Maksudnya bila kita nak tambahkan komponen ataupun nak tolakkan komponen dua vektor misalnya, kita mesti tambah atau tolak berdasarkan komponen yang setara, yang samalah, komponen masing-masing. Contohnya macam ni kan, kita nak tambahkan let's say vektor V tambah W. Bila kita nak tambahkan, kita kena tambah, nampak tak, ini V1 tambah W1, maknanya V1 tambah W1. Kita akan tambahkan komponen I dengan komponen I dekat sini. Lepas tu yang bahagian 2 pula, komponen J tambahkan dengan komponen J dekat sini. So kalau tambah pun macam tu, tolak pun dia akan mewarisi cara yang sama. So sebab itu kita ada yang ni, yang ni. Okey, ini apa ni? Oh, ni adalah diagram. Ini kita dah tengok sebelum ni kan. Diberi V, diberi W, ini adalah hasil tambah dia, hasil tambah dia. So yang inilah. So kita akan tambahkan dua vektor ni, akan tambahkan dua vektor ini. So dia akan jadi hasil dia ini. Okey. Ini contoh dalam 3D. We are given V and we are given W, minus 2, 0, 1 and 3, 5, minus 4. So bila kita nak buat penambahan dua vektor, ini ada beberapa contoh kat sini. Kalau kita nak buat penambahan dua vektor seperti biasa, kita akan tambahkan mengikut komponen masing-masing. So kalau negatif 2 kena tambahkan dengan 3, 0 kena tambahkan dengan 5, 1 kena tambahkan dengan negatif 4. Ini adalah operasi aritmetik dia, penambahan ataupun penolakan lah. Kamu boleh lihat kat sini lah, ini. So semudah itu aja. Seterusnya kita pergi kepada vectors with initial point not at the origin, not at the origin. So jadi dalam contoh ini kan, yang paling mudah sekali, katakan kita diberi P1 dan juga P2. Katakan kita diberi koordinat P1 dan juga koordinat P2. So now kita nak mencari vektor P1 P2. So macam ni. So jadi P1 ini kita sebut initial point, P2 ini kita sebut terminal point. Seperti biasalah kan, initial dengan terminal. So if we are given 2 point, kita nak mencari vektor dia di antara 2 point tersebut, kita akan guna yang ini. Alright, kita akan guna pendekatan yang
kamu nampak yang kotak ini, iaitu x2 tolak x1, y2 tolak y1, ya. P1 P2, vektor P1 P2. So macam ni lah. So macam ni, yang ni x2 ni akan tolak x1, lepas tu y2 tolak y1. Ini cara kalau kita nak dapatkan apa ni, vektor with initial point not at the origin. So hanya tolak sajalah, tolak yang terminal tolak initial, itu saja, ya. Terminal tolak initial. Jadi ada contoh tak kat sini? So macam ni kan, so now we are given 2 point, kita ada P1 P2. So cuba lihat soalan ni, dia kata into space the vector from P1 to P2. So maksud dia P1 ini adalah initial point, P2 ni adalah terminal point. Jadi kita akan tolakkan terminal point tolak initial point. So macam tu. So jadi vektor P1 P2 adalah kita akan tolak 4 tolak 1 negatif 2 tolak 3, macam ni. Jadi kita akan dapat vektor P1 P2 tu adalah 3 negatif 5, ataupun kita nak buat 3i tolak 5j, tak ada masalah, itu pun boleh. Itu dari segi perwakilan sahaja. Sama ada kita nak buat dalam bentuk ij ataupun kita buat dalam in the bracket form. So terpulang kepada tuan-tuan, apa yang kita prefer, is okay. Yang ini pun sama juga, ya. Sama juga, find the vector with initial point A and terminal point B. So maksud dia dah stated down kat sini, dia dah terangkan initial point dia apa, terminal point dia apa, AB. Maka kalau nak dapatkan vektor AB, kena B tolak A, terminal tolak initial. So vektor AB, so seperti biasa, negatif 2 tolak 2, 1 tolak negatif 3, 1 tolak 4. So sebab itu kita dapat jawapannya ini. Okey, so ini mudah saja. Dan seterusnya, ini adalah beberapa rules of vector arithmetic lah. Ini adalah beberapa rules dia. So dua vektor kalau kita tambahkan u tambah v, dia sama dengan v tambah u. Ini common lah, ya. Ini semua, yang ni kamu tengoklah, ya. Kamu tengok, ini adalah benda basic aja. Cuba kita lihat diagram ini sekejap. Yang ini kan, kita lihat yang diberi. Yang diberi ni adalah cuba lihat vektor yang warna hijau-hijau ni semua diberi, ya. Contohnya, contoh ini PQ, vektor dia U, QR, vektor dia V, RS, vektor dia adalah W. Now, kalau kita nak cari vektor PR, contohnya, ya, yang ni, yang saya gerakkan cursor ni, PR. Jadi kita akan start dengan apa? PQ tambah QR. Dia mesti continuous, ya. Dan kita kena lihat juga arah dia sama tak. Kalau arah dia tak sama, arah vektor dia tak sama, maksud dia kita ada negatif kat situ. Tapi arah dia sama. Kita nak cari PR kan? Nak cari PR, kita boleh menggunakan info yang ada, iaitu PQ tambah QR, iaitu U tambah V. Sebab tu kita dapat jawapan kat sini, UV. Yang ini. Okey, kalau kita nak cari QS pula, nak cari QS, kita guna info yang ada. So nak cari QS, maksud dia QR tambah RS. So kita dapat V tambah W. Sebab tu kita dapat V tambah W kat sini. Yang ni. So kalau kita nak mendapatkan PS ini, nak dapatkan PS ni ada dua cara. Sama ada kita buat macam mana? Macam ni. Ada tiga cara sebenarnya nak dapatkan PS ini. Yang pertama sekali, PQ, QR, RS. So U tambah V tambah W. Satu. Yang kedua, nak dapatkan PS kan, PQ tambah QS pun boleh. Maksud dia U tambah V tambah W. Tu dapat ini ni. Yang ni
Yang ketiga, PR tambah RS. So, PR adalah U tambah V, RS adalah W. So, dapat yang ini. Okey. So, mana-mana hala lah. Jadi, kita follow je dia punya rules dia. Kalau arah anak panah tu sama, maka kita follow je lah. Kalau dia bertentangan arah anak panah dia, maka kita kena letak negatif. Okey, ini pula. Kita ada anak panah ni 1, 2, 3, 4. So kalau kita nak mencarikan kita nak mendapatkan vektor yang warna purple ni, yang ni, vektor ni. So jadi dia kena continuous kan? Kena sambung. So arah sini, masuk sini, sambung pergi sini, berakhir dekat sini. So sebab itu kita ada tambahkan semua. Yang ni lah. Okey. Okey, ini alright. Yang ini pula kita lihat, ni last example. Yang ni mudah je lah ya. Ini kalau if we are given vektor A sebagai berikut, iaitu 1, 2, negatif 3, dan B iaitu 4, 7. 4, 7. Oh no, bukan 4, 7. Ini 4, dia ada komponen I, komponen J tak ada, K ada. So maksudnya dia akan jadi 4, 0, 7. Ya, ini adalah 1, 2, negatif 3. Ini vektor ni pula adalah 4, 0, 7. So express the vector 2A plus 2B in terms of I, J and K. So kita buat je lah. A kan kita dah tahu kan vektor dia apa, B pun kita dah tahu, kita tambahkan ikut komponen masing-masing dan kita akan dapat jawapan yang ni lah. Ini kamu lihat ya. Ok guys, so sampai sini dulu, kita akan sambung pada video yang akan datang.